Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sepatutnya mengaku bersalah. Apa isi kepada ulasan kali ini? Agar isu kebiadabannya kepada raja tidak berpanjangan, Sanusi sepatutnya pilih mengaku bersalah. Apa agak-agaknya isi kepada huraian ulasan Sabudin.com hari ini? Atas kedua-dua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya di bawah akta hasutan, Menteri Besar Kedah Sanusi Madnor telah membuat pilihan untuk mengaku tidak bersalah di mahkamah. Ini bermakna kes beliau yang mempertikaikan kebijaksanaan Sultan Selangor dalam melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar dan kewujudan kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong akan dibicarakan di depan hakim. Tetapi sebelum ini Sanusi telah pun mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atas keceluparannya itu. Bukankah dengan mengutus surat kepada Baginda Sultan Selangor itu bermakna Sanusi dengan sendirinya mengakui kesalahannya? Tidak kiralah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Maci-maci, aki-aki, datuk-datuk, nenek-nenek, paci-paci, angkel-angkel, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang sekalian, sekali lagi saya nak utarakan kepada anda sekalian. Mungkin ini dapat memberikan anda satu pemahaman yang baru. Sebelum Sanusi mengaku beliau tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Selayang kemarin, Sanusi telah pun mengutus surat dan Sanusi telah mengesahkan bahawa dia telah mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atas keceluparannya itu. Dengan itu secara tidak langsungnya, bukankah dengan mengutus surat kepada Sultan Selangor ini bermakna secara langsungnya Sanusi sendiri mengakui kesalahannya? Tidak kiralah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Betulkah tidak? Kalau anda faham itu cukup. Kalau anda faham itu, anda pasti akan geleng-geleng kepala dan angguk-angguk kepala, tanda anda setuju dan puas hati dengan penerangan mudah tersebut. Kalau sudah mengakui begitu, kenapa sekarang beliau memilih untuk mengaku tidak bersalah pula di mahkamah dan mahu kesnya dibicarakan? Inilah Sanusi. Ada orang kata Sanusi ini bercakap, belum lagi cakap sudah, belum fikir dah cakap. Belum cakap dah fikir. Terbalik pula. Tak fikir sebelum cakap, kata mereka. Ada juga yang cakap mungkin Sanusi tulis surat tersebut, belum fikir-fikir dia telah tulis dan hantar terus. Akhirnya terjadilah begini. Tulis surat mengaku dan memohon ampun kepada Yang di-Pertuan kepada Sultan Selangor, tapi di mahkamah pula mengaku tidak bersalah dan mahu dibicarakan. Apa sebenarnya yang ingin Sanusi buktikan? Itu persoalan besar. Apa yang ingin Sanusi mahu buktikan? Kes melibatkan Sanusi ini bukanlah kes politik, tetapi kerana menyentuh kedudukan raja-raja di mana yang turut membuat laporan polis terhadapnya ialah ahli-ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Bayangkan, ahli-ahli Dewan Diraja Selangor sendiri membuat laporan polis terhadap Sanusi. Ianya tiada kaitan dengan mana-mana ahli politik kerana ahli-ahli Dewan Diraja Selangor ini ialah pengerusinya, ialah Baginda Sultan Selangor sendiri dan tidak ada kaitan, tidak ada pengaruh mana-mana politik. Jadi di mana sudutnya mereka kata, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional kata, pendakwaan terhadap Sanusi itu adalah pendakwaan terpilih dan bersifat politik. Saya tak tahu di mana celahnya. Kerana ahli Dewan Diraja Selangor sendiri yang membuat laporan polis terhadap Sanusi. Selain mengutus surat memohon ampun, Pesuruh Jaya PAS Selangor, Dr. Ahmad Yunus Hairi turut menghadap Sultan Selangor semalam. Walaupun tidak diketahui tujuan serta butiran majlis menghadap itu, adalah dipercayai ia juga bertujuan memanjangkan permohonan maaf atas keceluparan Sanusi itu, serta memberi penjelasan berkenaan dengannya.
Bagaimanapun selepas itu, Istana Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan isu berkenan masih belum selesai. Dan berikutan Sanusi membuat keputusan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan terhadapnya, bermakna isu dan kes itu atau kes ini menjadi lebih jauh daripada titik penyelesaiannya. Ia akan terus menjadi panjang dan dipanjang-panjangkan. Sepatutnya malah amat terpuji, lebih baik sebenarnya jika Sanusi membuat pilihan mengaku bersalah saja atas kedua-dua kesalahan yang dikenakan terhadapnya itu. Dengan mengaku bersalah, bukan saja isu kebiadaban dan keceluparannya dapat dinoktahkan serta-merta, malah ia menunjukkan sikap merendah diri dan kesetiaan tidak berbelah bahagi Sanusi sebagai rakyat terhadap raja atas isu yang dipertikaikannya itu. Kes akan segera tamat dan ia tidak menarik lagi untuk dijajah atau dipanjangkan. Dan Sanusi akan lebih terpuji kerana memilih beralah atas kebiadaban dan keceluparannya terhadap dua raja, yaitu Baginda Sultan Selangor dan yang paling mengecewakan kita juga kepada Yang di-Pertuan Agong. Ditulis oleh Sabudin Husin 18 Julai 2023. Itulah dia penjelasan daripada kita semua. Semoga perkara ini membawakan perkara yang lebih menyenangkan kita semua. Sanusi, oh Sanusi. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini satu penjelasan untuk Anda. Saya rasa ini sangat menarik. Walaupun pendek, tapi Anda akan share kepada semua orang. Kalau girlfriend pun tak jawab panggilan kita, kita pun akan cari sampai ke rumah juga. Ini bersangkut paut dengan isu Sanusi, pendekar pahlawan Perikatan Nasional, Pertikaian Nasional. Pelbagai pihak didapati meluahkan rasa tidak senang dan sedikit marah dengan tindakan pihak polis menahan Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor pada jam 3 pagi. Mereka menyifatkan penahanan Sanusi pada waktu subuh itu adalah tindakan keterlaluan, tidak wajar, berlebih-lebih dan tidak sesuai kerana kedudukannya sebagai ketua kerajaan negeri. Mereka berhujah lagi bahawa kes yang dihadapi Sanusi bukan berkaitan jenayah serta beliau dikatakan tidak berpotensi sama sekali untuk melarikan diri. Jom kat sini dekat-dekat, aku nak cerita pada hang, semua. Ini sebenarnya yang berlaku. Sanusi ditahan sekumpulan polis di sebuah hotel di Mont Kiara semalam untuk dibawa ke IP di Gombak sebelum diiringi untuk ke Mahkamah Magistrat Selayang pada jam 9 pagi bagi menghadapi dua pertuduhan di bawah akta hasutan. Meskipun Ketua Polis Negara Razaruddin Husin telah tampil menjelaskan tindakan terhadap Sanusi itu terpaksa diambil kerana pengarah Perikatan Nasional PN itu tidak menjawab, malah menolak, reject panggilan melalui telefonnya, mereka tidak puas hati dan marah itu terus juga membebel lagi. Aduh, pening juga kepala kita kan. Mereka mengatakan menahan orang pada waktu subuh bukanlah amalan yang patut dalam sebuah kerajaan madani. Jadi kalau anda tak sambut telefon nak buat apa? Itu soalan dia. Jika kita teliti penjelasan daripada Ketua Polis Negara, bukan saja Sanusi tidak menjawab dan menolak panggilan daripada pihak polis, malah beberapa pegawai Sanusi yang dihubungi juga turut berbuat hal yang sama. Itu yang aku nak soal kepada anda semua. Setiausaha politik Sanusi reject, setiausaha kanan Sanusi reject. Jadi, apa salah hang reject? Itu yang nak ditanya. Kenapa reject telefon daripada polis di Raja Malaysia? Takut ke? Mungkin benar Sanusi tidak mahu melarikan diri. Tetapi dengan tidak menjawab dan menolak setiap panggilan pihak polis, bukanlah mustahil beliau akhirnya tidak muncul di mahkamah. Apalagi sebelum itu ketika telah heboh berita mengenai pendakwaannya dilaporkan media dan sudah dimasukkan dalam jadual mahkamah, Sanusi dilaporkan masih memberitahu beliau belum dimaklumkan lagi mengenainya. Sanusi, oh Sanusi,
Macam mana hang nak maklum kalau panggilan pihak polis pun tak berani nak jawab? Kenapa Sanusi dan pegawai-pegawainya tidak menjawab dan menolak panggilan dari pihak-pihak polis? Apa sebenarnya akal yang ingin dilakukannya? Sesibuk manapun, takkan seminit dua tak boleh jawab panggilan. Tambahan pula, yang ditelepon itu bukan Sanusi saja, tetapi juga setiausaha kanan dan juga setiausaha politik Sanusi itu sendiri. Lepas tu, kenapa tolak atau reject pula panggilan telefon polis? Kalau ia pun sibuk sebenar atau sibuk sebenar pada waktu panggilan itu diterima, kenapa tidak membuat panggilan semula kepada nombor yang membuat panggilan? Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan orang yang kena tuduh hadir di mahkamah, sudah pasti pihak polis bimbang dengan keadaan sebegitu. Jadi itulah sebabnya Sanusi didatangi pihak polis pada jam 3 pagi. Pokoknya, kalau panggilan dijawab dan tidak direject atau melakukan panggilan semula, tiada sebab untuk pihak polis datang pada pukul 3 pagi mencari Sanusi. Kalau kita masih ingat ketika muda-muda dulu, kalau girlfriend atau buah hati kita tidak dapat dihubungi dan tidak menjawab panggilan telefon, akhirnya kita pun akan segera mencarinya sampai ke rumah atau tempat kerjanya. Begitu juga dengan jika panggilan daripada bank kerana bayaran kereta ada tunggakan tertunggak berbulan-bulan, tukang tarik kereta juga akan datang sampai ke rumah kita akhirnya. Betul tidak? Itu baru tukang tarik kereta. Ini kan pula pihak polis di Raja Malaysia. Fikir-fikir jeling-jeling, jangan buta, jangan pekak. Buka hati, buka telinga, buka minda. Pikir baik-baik. Jangan terpengaruh, jangan sekali-kali dibodohkan dengan memokan kononnya PDRM sengaja menganiaya Sanusi. Dakwaan memokan itu adalah memokan yang salah kerana PDRM membuat tindakan yang tepat. Artinya, mencari sampai ke rumah jika gagal dihubungi adalah perkara biasa. Makanya, lain kali jawablah panggilan telefon, lebih-lebih lagi bagi yang bermulut celupar, terutamanya terhadap raja-raja, sedar-sedar telah banyak laporan polis dibuat terhadap mereka. Atau lebih mudah, jadilah orang-orang baik. Ditulis oleh Sabudin Hussein, 19 Julai 2023. Saya suka dengan penerangan ini. Saya harap Anda share kepada semua orang. Supaya biar Sanusi ingat semula zaman dia muda-muda dulu. Zaman dia ada girlfriend dulu. Yang mana kalau girlfriend kita tak dapat ditelepon. Kalau girlfriend Sanusi tak boleh ditelepon. Kalau buah hati dia tak boleh dihubungi berjam-jam. Jangankan berjam-jam, 1 jam pun tak boleh dihubungi. Saya fikir kalau waktu itu Sanusi adalah seorang lelaki yang normal, mempunyai hati yang risau, dia pasti akan mencari girlfriend dia itu sampai ke rumah, bahkan sampai ke tempat kerjanya. Jadi, pikir-pikirkan itu. Dan selain itu, saya juga suka dengan perumpamaan daripada Sabudin ini apabila dia kata, kalau Anda ada kereta dan Anda tidak bayar kereta itu sudah berbulan-bulan tertunggak. Tukang bank pula telefon Anda suruh bayar dan Anda tak bayar-bayar. Lebih teruk lagi, Anda tak langsung menyambut telepon daripada bank tersebut. Agak-agak apa jadi? Bank akan cari Anda sampai ke rumah. Bahkan tukang tarik juga akan pergi sampai ke rumah Anda untuk mencari Anda. Ini kan pula polis di Raja Malaysia yang memang dipertanggungjawabkan untuk memastikan orang yang kena tuduh atau OKT untuk hadir ke mahkamah. Kalau sudah tak boleh dihubungi, sudah tak boleh ditelepon, di-reject pula telefon dan sebagainya, itu pasti membuatkan polis risau dan itu sudah jadi tanggungjawab mereka untuk memastikan OKT atau orang kena tuduh wajib hadir ke mahkamah. Jadi wajarlah polis mendatangi Sanusi pada jam 3 pagi
kerana tindakan Sanusi sendiri. Jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sudah jatuh, ditimpa tangga. Sudah ditimpa tangga, ditimpa lagi rumah. Aha, itu mungkin perumpamaan yang sesuai berlaku kepada seorang menteri besar. Anda mungkin tahu ceritanya ini. Anda mungkin dapat meneka siapa menteri besar yang dikaitkan ini. Saudara-saudara sekalian, kesian jugalah kepada menteri besar ini kan. Karena sudahlah didakwa, sudahlah sedang di dalam keadaan yang mungkin stres. Sekarang ini pula, tiba-tiba satu lagi isu yang menimpa beliau. Disahkan hari ini, SPRM, Siasat Menteri Besar, berkait isu nadir bumi. Bila cakap tentang isu nadir bumi, kita otomatik tahu ia berkaitan RII yang berlaku di sebuah negeri di utara. Apalagi kalau bukan negeri Kedah. Dan Anda tahu siapa menteri besar di sana. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang menteri besar dalam isu perlombongan unsur nadir bumi RII yang dipercayai dilakukan secara tidak sah serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Aduh, saya pun tak berapa pasti bagaimana isu perlombongan unsur nadir bumi ini boleh berlaku dan telah pun merugikan kerajaan negeri. Rupa-rupanya ada juga proyek yang menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Kita ingat-ingatkan semua pelaburan itu menguntungkan yang disebut-sebut oleh menteri besar tersebut. Rupa-rupanya ada juga yang tidak menguntungkan. Kalau ini benar, aduh, hancurlah kan. SPRM membuka kertas siasatan berhubung penyelewengan dan penyalahgunaan. Dua perkara, jenayah, yaitu penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang menteri besar dalam isu perlombongan unsur nadir bumi yang dipercayai dilakukan secara tidak sah serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Sumber SPRM memaklumkan isu ini telah dilaporkan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan termasuk gerakan anti Sanusi pada Mac lepas dan penduduk di kawasan Bukit Enggang Sik di mana kerja-kerja perlombongan haram dilakukan secara besar-besaran sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Pada Januari 2023, UMNO Kedah juga pernah menggesa SPRM untuk menyiasat dan mendedahkan hasil siasatan. Sama ada terdapat campur tangan politik dalam isu kecurian RII yang mendatangkan kerugian besar kepada negara dan juga negeri Kedah. Beberapa individu telah tampil dan membuat aduan rasmi kepada SPRM baru-baru ini bagi menyiasat isu salah guna kuasa dan rasuah melibatkan seorang menteri besar hasil daripada satu surat tular berkaitan permohonan kota pekerja asing kepada Kementerian Dalam Negeri yang kononnya bagi projek usaha sama antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari China katanya. Difahamkan SPRM Kedah pernah membuka kertas siasatan berhubung isu itu pada awal tahun 2023 dan telah memanggil beberapa saksi, namun perkembangan terkininya tidak diketahui. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruh Jaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kusairi Yahya, ketika dihubungi mengesahkan beberapa kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 17 dalam kurungan E dan Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Ini termasuk kertas siasatan yang dibuka oleh SPRM Kedah pada Mac 2023. Namun beliau enggan mengulas lanjut ketika ditanya sama ada pihaknya akan memanggil menteri besar terbabit dalam masa terdekat. Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada isu dan kes ini tular, Saifuddin Nasution Ismail telah pun bertanya kepada Sanusi tentang hal ini. Beliau minta pencerahan tentang adakah kamu telah mendapat ataupun adakah
Anda telah mendapat, sila sahkan penerimaan surat dakwaan bahwa telah mendapat kompaun Rm500.000. Kita tunggu komen dan respon daripada Menteri Besar Kedah tentang perkara ini. Sekian dulu Malaysia Kita Punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.